Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa anika. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la ilaha illa anta lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah ila ilai amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Salam fitness kolbu siri yang ke-42. Pada pagi yang penuh barakah ni, waktu duha, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu taala, bantu sebarkan dulu sahabat-sahabat kita pagi ini. Ya, insya-Allah bantu sebarkan. Mana yang dah istiqomah, subhanallah, anda dah lama Allah izinkan untuk istiqomah. Yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bantu sebarkan, kongsikan apa yang anda telah dapat manfaat daripada setiap perbincangan-perbincangan yang telah kita lontarkan. Mudah-mudahan yang baru dapat mengetahui, dapat merasai apa yang anda telah lalui dan rasai. Ini pentingnya. Ada yang dah setahun dengan saya, insya-Allah. Mungkin yang lebih lama daripada itu pun ada, insya-Allah. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Ala kulli ni'mah, alhamdulillah ala kulli hal. Baik, sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Setiap hari kita mulakan, setiap hari, setiap masa, ketika. Pastikan hidup kita sibuk dengan Allah. Apa maksud sibuk dengan Allah? Ini sibuk dengan melaksanakan surahan Allah. Sibuk meninggalkan segala larangannya. Sibuk untuk menyatakan segala tugas dan tanggungjawab sebagai hamba-Nya, insya-Allah. Sibukkan diri kita sebagai hamba Allah SWT. Sibuk dengan melaksanakan segala syariat sunnah baginda Nabi SAW. Jangan hidup, jangan menyibuk-nyibuknya. Jangan lain daripada itu. Sibuk dengan Allah ni. Aku sibuk dengan Allah. Kita tukar, tuan-tuan. Jangan kata aku sibuk dengan kerja lah. Aku sibuk dengan isteri lah. Aku sibuk dengan suami lah. Aku sibuk dengan orang lah. Jangan. Itu kalau sibuk, itu maksudnya menyibuk-nyibuk. Tapi kalau kata sibuk dengan Allah, bermaksud kita sibuk dengan melaksanakan segala tanggungjawab. Sibuk melaksanakan tanggungjawab dengan suami. Sibuk dengan melaksanakan tanggungjawab dengan isteri. Sibuk dengan melaksanakan tanggungjawab dengan segala masalah dunia ini. Baru kena, tuan-tuan. Itu cara kaedah dia. Kadang-kadang kita sebut tak tepat, tak kena. Jadi bila sebut tak tepat, tak kena, dia jadi tak jadi ibadah yang sempurna. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Position saya ni direct ada buah matahari. Tempat lain tak sesuai pula. Lupa nak bawa sunglass. Allahu Akbar. Lepas tu sebarkan dulu lagi. Copy paste dekat kawan-kawan kita tu. Tag lain-lain, tag kat kawan-kawan kita. InsyaAllah. Pagi ni kita nak sentuh sambungan juga daripada perbincangan kita semalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Lemah sebab murah. Lemah sebab murah. Saya mula ikuti Ustaz Julai 2020. Masya Allah. Cuba Aceh kongsi sikit. Siapa yang dah. Bukan kata nak bagi tu yang lama. Tapi nak bagi tu siapa yang
lama. Saya rasa yang sebelum PKP pun ada dah. Cuba saya nak ta'aruf sikit. Saya nak ta'aruf. Mungkin ada yang 2020 lagi yang lebih lama kah. Yang baru pun tak ada masalah. Dia bukan baru atau lama. Dia penting bagaimana menerima. Seluas mana hati menerima. Itu yang paling penting. Okay, baik, tajuk kita pada pagi ni kita nak kongsikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Kita lemah sebab murah. Kalau anda murah, anda akan lemah. Atau ayat dia. Kita terbalikkan balik. Kuat bunyi angin. Mana ada angin kat sini? Saya berpeluh ni. Angin mana ya? Allah Akbar. Belakang teduh tapi tempat duduk tak ada. Ini ada tempat duduk. Video isi solehah. Masya tahun bila tu? Video isi solehah tu dah kena padam dah. Kontroversi. Kalau anda lemah, anda bukan. Kalau anda murah, anda lemah. Lemah sebab murah. Lemah tu sebab murah. Bila murah, kita akan jadi lemah. Ini sambung perbincangan kita ni. Santai-santai kita pagi ni, insyaAllah kita membincangkan tentang bagaimana menterjemahkan hati. Allah, 2019, serius, Masya Allah. Puan Yusman Yusof, Masya Allah. Baru lama tak penting, tapi penting juga nak tahu. So je. Sebab tak tahu berapa ramai yang dah syahid. Baru lama tak penting. Bagaimana menerima keadaan, tapi saya nak tanya tu berapa ramai yang syahid. Kadang-kadang yang syahid. Lama dah tinggal. Yang berceramah, Alhamdulillah ada lagi. Yang mendengar, ya tak ya, ya tak ya, ya tak ya. Itu masalah. Ni, kita nak bagi kita kena fitness, kolbu ni, dia kena ada je dia konsisten. Anda tambahlah ceramah lain, tak kisahlah, ilmu kena bertambah. Jangan tinggalkan. Dan lagi pula ilmu yang membincangkan kehidupan. Saya ada seorang sahabat saya, dua orang. Yang pertama, yang masih ada sampai sekarang, dia start 2014 lagi. Start 2014 lagi, dia rekod saya, sehinggalah hari ini Allah takdirkan, ada pula lagi yang rekod, buat live. Sampai sekarang tadi call Ustaz, tanya pendapat, tanya Ustaz saya nampak imah lah Ustaz ikut Ustaz. Sebab kehidupan ni rupanya, ya Allah, tak boleh tinggal Ustaz ya. Dia katanya, bab kehidupan saya ingatkan banyak dah tahu. Rupanya bila ada ilmu, ada agama, tapi bab kehidupan pincang, maka fitnah pada agama, fitnah pada ilmu tu. Nampak 2014, dia ikut saya. Bukan ikut saya, maksudnya sentiasa duduk bawah pokok, tempat duduk tak ada. Ni di tempat yang ada. Tak apalah. Mana tempat saya bagi tahu, kalau saya muka kerut tu jangan marah. Itu saja. Aku muka kerut tu sebab nak ni. Perlahan suara Ustaz, kuatkanlah volume tu. Kuatkan volume tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Kuatkan volume. Sebab nak tengok ada berapa ramai yang syahid medan pertempuran kan. Syahid dia. Yang baru teruskan azam. 2021 Cik Siti dah rebah kehidupan. Allah. Tuan Ilyas Junaidi, saya kat tempat lain. Tadi hantar ambil gambar tu, bangunan sekolah anak. Satu lagi, bukan bangunan itu. Itu bukan bangunan sekolah. Itu kawasan dia dah, tapi bangunan sekolah anak kat tengah-tengah, kat roundabout. Allah Akbar. Bulan 5 2020. 2019. Bulan 9. Amin. Terima kasih Cik Aswad. Allah bantu. Intan surullah yang surukum wasabit akadamakum. Yang penting kita tolong Allah. Itu juga dengan Cik Aswad juga. Siapa yang niat nak bantu juga sama-sama dalam dakwah, bantu diri anda untuk duduk dalam dakwah tuan-tuan. Allah akan memudahkan. Mahal diri ini bila kita duduk pada jalan Allah Ta'ala. Anda akan jadi mahal.
Bila anda duduk selain pada Allah, kerja dunia semata-mata anda akan murah, anda akan rebah, anda akan dihina, anda akan tidak dipandang. Ini dia. Sebab itu, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Saya bulan April, Puan Adilah. Bagus. Saya post 2019, bagus. Tuaswa kita sebelum PKP. Masya Allah, mantap, betul. Tuaswa kita sebelum PKP. Tuan Syafiq Aziz masih bertahan. Teruskan. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. 2013, Farah Azlina Haji Tahir. Okey, tu dia. Dia yang lama. 2013 kemudian hilang muncul ke maintain. Bagus. Dia lama 2015 berdepan 2015. Bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siri 1 Fiz Kolbu. Okey, sekarang siri 42 dah. Masya Allah. 2016 kat surau. Saya 2016 kat surau. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Berazam untuk mengaji. Ya, Puan Azda, Nur Azda. Alhamdulillah, istiqamah. Yang baru follow, tahniah. Yang dah lama, terus ke istiqamah. Anda kena tahu kenapa anda kena istiqamah. Allahu Akbar. April 2020, Tuan Zamri. Masya Allah. Asbab sahabat share, nampak tak? Asbab sahabat share, Tuan Syafiq. Sebab tu anda jangan berhenti share. Sebab ada yang dapat ikut ni tuan-tuan. Bila dia melekat, Masya Allah. Sebab memang susah. Ada orang jadi susah nak faham. Saya faham. Sebab apa yang kita bawa nak bincangkan adalah kehidupan. Bukannya suktul orang panggil apa, just juzuk ataupun just nak transfer knowledge. Saya bukan sekadar transfer knowledge. Dalam perbahasan kehidupan, it's not about transfer knowledge. Bukan sekadar ta'lim, just maklum. Ta'lim dan maklum lah. Kita nak tarbiyah, ta'dib, tarbiyah, tardib, tazkiyah. Masya Allah. Ini benda-benda yang susah. Sebab tu jangan terkejut. Ada orang yang susah faham dan dia tinggalkan. Sebab dia tazkiyah, sakit. Tarbiyah, penat. Tazkiyah tu sakit, tarbiyah tu penat, takdib. Takdib dan mendidik itu satu benda yang konsisten, disiplin. Semalam baru kena, tadi pelajar saya, daripada muda, memang, minta maaf cakap, tadi bab solat tu lambat saya jekah je. Saya cakap, naik sekarang tukar baju, cakap. Tukar, instruction. Ada yang anak jemaah. Ada yang hantar kat sekolah saya kan. Tanyalah macam mana pendekatan saya. Sebab tu Allah takdirkan, sebab macam ni sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Dalam pembangunan kehidupan, dia bukan sekadar maklum, bukan sekadar memberitahu kehidupan, tidak. Kehidupan adalah dari jiwa. Sebab tu Nabi SAW, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Nabi SAW itu diutuskan untuk memulihkan akhlak. Bila kata nak akhlak ni tuan-tuan, dia perlukan pembangunan, pembinaan. Dia kena ada struktur yang jelas. Dia kena ada, itu. Kalau anda tak belajar, makanya anda akan, itu tadi, rebah, susah, payah, sakit, kelang kabut. Ada agama ada, ilmu ada, Islam ada. Tapi bila tengok dari segi terjemahan dia, tak jadi seperti apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu, apa yang kena faham dekat sini adalah, bagaimana anda nak adaptasikan untuk memahami tentang kehidupan, kemudian menterjemahkannya dengan baik, bersandarkan kepada ilmu yang benar. Itu tugas kita di dalam perbincangan ini. Kalau tidak, anda akan belajar dengan kesusahan, anda belajar dengan kegagalan. Tidak boleh, tuan-tuan. Jangan belajar dengan perkara-perkara yang salah. Kelak hari bulan nanti, ilmunya anda ada, dah ada ilmu dah ada amal dah dengar tok-tok guru dah. Tiba-tiba, di sudut kehidupan, anda masih berada di takut yang lama. Itu yang salah. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 28. Wallazi awsala lahu
bil huda arsalahu bil huda wa dinil haqq. Yuzrahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Surah Al-Fat 28. Wallazi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Bila dia tak faham sangat, bukan tak faham sangat, tak mau faham, itu saja. Sebab kita tengok biasa dengar perbincangan, ikut tajuk, ingat terus pada perbincangan amal, terus perbincangan tentang ikut skrip, kemudian kita lebih kepada menyantuni, kepada menjaga. Tapi bila mari dalam perbahasan ini, anda akan didedahkan dengan satu lagi sudut pandang yang mana memang disuruh dalam agama untuk memikirkan. Itulah dinul haq, agama yang benar, kehidupan yang benar. Perbincangan ini anda akan di-challenge, dicabar tentang pemikiran anda, dicabar tentang amalan anda, dicabar tentang kefahaman. Adakah benar anda membina kehidupan dengan benar? Itu yang kadang kau susah nak faham. Sebab apa? Aku dah buat dah macam ni, apa pula? Apa yang salah aku lagi? Apa salahnya aku lagi? Ada persoalan-persoalan tu cross datang, cross. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru berapa bulan Ustaz pertama kali tengok berdesing tu Lestari Tamim, berdesing telinga. Nampak? Itu sebab tak ada. Ini kira alhamdulillah Allah bantu ni. Kalau betul-betul lah memang tak ada orang lah nak mau dengar. Tapi kerana Allah lah ada orang mau dengar. Sebab itu memang susah penyampaian berbincangkan dengan kehidupan ni. Terkadang tergelincir Ustaz bila iman menurun. Dia tergelincir tu bukan kerana sekadar iman yang menurun. Tapi kita yang menurun disebabkan kejahilan kita, kelalaian kita. Iman ini Allah jaga. Allah jaga iman. Tapi kita yang tidak hargai iman. Ini berbalik pada perbincangan kita. Perbincangan tentang kita murah menyebabkan kita lemah. Bila kita lemah, kita akan jadi murah. Baik, semalam kita dah bincang tentang mahalkan diri kita. Tolong mahalkan diri kita, letakkan kepada agama. Jangan sekali-kali melihat kita ini perlu, maksudnya kita khalifah tuan-tuan. Ini pertama, dia panggil fikrah. Ni pemikiran ni. Dan suratul An'am 116, ini kata Allah, jangan kamu ikuti kebanyakan sangkaan manusia atas muka bumi ini. Kelak mereka banyak menjauhkan kita daripada syariat Allah. Tidak lain mereka hanyalah mengikut sangkaan semata-mata. Berdusta semata-mata. Okey, baik. Apa sangkaan dia? Sangkaan dia melihat betapa kita perlunya. Ya, ini bukan kata perlu. Betapa kita ini lemah tanpa dunia. Lemah tanpa duit. Lemah tanpa pasangan. Lemah tanpa keadaan. Lemahnya saya. Sedangkan antum semua sudah ada agama. Sudah ada iman. Sudah ada Islam. Tapi sebab tak rasa. Itu isu dia. Sebab kita tak rasa, sibuk perasan saja. Kita tak rasa kita orang beriman. Kita tak rasa kita orang Islam. Kita perasan saja. Ni kadang-kadang berdesing telinga ni. Perasan Ustaz. Ya, perasan Islam, perasan beriman. Bila perasan, dia dok perasan je lah. Dia dah solat, dia dah perasan. Ini tentang kefahaman. Macam mana boleh berlakunya perasan ni tuan-tuan? Apabila tiada satu pendekatan untuk ada blok. Kita nak blok pandangan tentang dunia. Kita tak nak, kita dok beragama tetapi membesarkan dunia. Tak mau. Ini satu kesilapan. Kata Allah, rujuk dalam surah Al-Qasas malam, ayat 80. Ayat 81. Allah bagi tahu, sesungguhnya kamu telah diberikan anugerah pahala yang lebih baik. Kita ada pahala tuan-tuan, kita ada iman, kita ada Islam. Tapi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kefahaman kita. Kefahaman kita yang menyeleweng, kefahaman yang terkesan, kefahaman yang telah ditanamkan satu paradigma, doktrin yang telah ditanamkan bahawa untuk melihat dunia ni sebagai satu perkara yang memberi tambah nilai pada diri. Ini masalah tuan-tuan. Jadi kita akan nampak diri kita ni lemah. Lemah sebab kita murah. Bila kita murah, kita akan lemah. Jadi kita kena mahalkan. Ya, Puan Sofia, saya mula dengar kuliah Ustaz ni tak suka perempuan. Tapi esoknya lalu lagi video Ustaz. Esoknya lalu lagi. Lepas tu video ketiga lama termenusi. Lepas dah dengar, kasih Allah. Alhamdulillah. Memang tak suka. Memang mula-mula memang
Dia konsep dia tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Anda ni beragama tapi anda masih ada cinta dunia. Belum beragama. Maksud belum agama ni, belum capai tahap sebenar. Anda masih, contoh, perempuan dengan isteri masih lagi jadi gangguan. Harta masih lagi jadi isu. Ini yang berlaku. Ini dengar-dengar ada, ini ustaz ni tak suka perempuan ni. Memang. Dunia ni makam ni kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah. Ambillah dunia dengan benci. Tapi janganlah benci dunia. Jangan ada kebencian. Maksud ambillah dunia dengan benci, tapi jangan ada kebencian. Ni yang kena hayati ni tuan-tuan. Ini tak kita ambil dunia dengan kesukaan, gembira. Sebab tu Nabi kata dunia ini sebagai penjara bagi orang mukmin. Berapa ramai kita hari ini ambil dengan suka. Ulama dulu, kata Khalifah Umar Abdul Aziz, mendapat jawatan, menangis tuan-tuan. Itu menangis tak dapat jawatan. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dapat duit tuan-tuan. Tak tidur malam, dapat duit tak tidur malam. Risau. Kita tak tidur malam nak dapat duit, tak dapat duit. Terbalik kita ni. Banyak terbalik. Kita nampak beragama, nampak kita beramal, tapi tentang dunia kita kalah seteruk-teruknya. Kalah tuan-tuan. Kata Imam Hasan Al-Basri, ad-dunya ra'sul khati'ah. Dunia ni kepala bagi segala kejahatan. Cinta dunia. Mula-mulalah dunia, memula. Tadi ada seorang sahabat kita ni, dia call saya. Ustaz, Ustaz, dia kata, Ustaz tahu tak? Ada satu ni, dia kata, saya ni, yelah mula-mula nak buat untuk dakwah Ustaz. Tapi lama-lama Ustaz, saya jadikan dakwah ni untuk tambah pendapatan saya. Bayangkan tuan-tuan. Dan akhirnya, bukan dakwah full time. Dakwah part time. Pendapatan full time. Sambil-sambil dakwah. Patutnya dakwah full time sambil-sambil itu buat pendapatan. Sambil-sambil tak apa. Ni last sekali, dia punya tuning dah berubah. Oh, saya kena bayar tu, saya kena ni, saya ada tim saya kena ini. Jadi saya kena ini. Awal-awal tak ada pula cerita tu. Nampak tak? Ini yang berlaku ni. Ini yang berlaku tuan-tuan. Ini yang berlaku. Dari awal kita kata saya nak ada duit ni Ustaz sebab saya nak sedekah. Tapi lala sekali susah lah Ustaz tak ada duit. Nampak? Dia jadi duit itu pula punca dia tak boleh nak bersedekah. Sedekah bukan pasal duit. Nampak tidak? Maksudnya asalnya dia nak jadikan harta tu sebagai pahala. Tapi akhirnya dia jadikan asbab tak nak buat pahala. Ni dunia ni. Licik tuan-tuan. Sebab tu kena duduk selalu bincang. Jangan duduk termenung sorang-sorang. Anda jangan duk ambil dunia ni ikut suka. Anda jangan ambil dunia ikut pengalaman orang. Jangan tengok dunia ni ikut apa yang kita mahir ataupun kita duk suka-suka tengok. Anda kena belajar tengok dunia dengan arif billah. Orang yang arif dengan dunia yang ini sudah pasti jalan ulama. Jalan warasatul anbiya. Tengok Nabi, tengok dunia macam mana. Oh, berbeza tuan-tuan. Berbeza. Dia bukan terjadi Tuan Syafiq. Dalam ujian dunia, terkesan tu sebab apa ada ruang itu. Sebab tu kecilkan dia. Jangan muliakan. Sebenarnya laluan utama dunia ini adalah cinta. Sebab tu lawan cinta benci. Ada orang nak benci dunia setelah kecewa. Benci. Itu dah kena kecewa. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa orang yang dah kecewa dengan dunia disebab dikecewakan. Kita tak mahu macam tu. Kita tak mahu belajar ataupun kecewa sebab dah dikecewakan. Oh, tengah seronok lupa. Kenapa insaf ni? Setelah ditiadakan Ustaz baru nak insaf. Maknanya kena betulkan lagi tu. Kena betulkan lagi. Jangan sedar sebab dah tak ada baru nak sedar. Sekarang ni sedarlah sebab kesedaran yang sebenar. Yang ni anda benar-benar menuntut ilmu. Sebab kemungkinan lepas ni ada balik. Kemungkinan ada duit. Kemungkinan bila kita tak ada duit tuan-tuan. Mungkin kita akan raise up balik. Kita akan bangkit balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Faham? Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Pindah tempat je. Panas pula situ. Duduk sini. Allah Akbar. Okey. Alhamdulillah.
Okey. Ubah angle. Ini dia. Ubah angle. Bagus juga kan saya duduk situ tadi. Tak tengok apa kita boleh belajar dengan saya ubah angle tadi. Pertama, bila saya bercakap, kita nak beramal, tiba-tiba kita ada cahaya yang menyuluh kita. Kepanasan. Bila kepanasan ni, kita tidak selesa. Kita tidak boleh bercakap dengan fokus. Okey, saya nak bagi tahu, begitulah hidup kita. Kita nak beramal, konon-konon nak berhijrah, tapi anda masih menghadap pada dunia. Faham tak? Anda masih menghadap pada dunia. Masih lagi membawa kekecewaan dunia, masih lagi kalau yang bercerai tu rasa macam masih mengenang keadaan penceraian yang dulu, konon-konon nak membina balik yang baru, tapi masih terkesan-kesan yang lama. Kalau yang tengah susah tak ada duit tu, dia masih terkenang-kenang keadaan kesusahannya, jadi dia tak mau susah itu, jadi dia nak bangkit daripada kesusahan, dia nak jadi orang yang lebih senang konon-kononnya. Akhirnya dia tulis konon-kononnya dia boleh tolong orang lebih ramai. Padahal dalam halusnya keadaan dia itu, sebenarnya dia tengah kecewa dengan dunia. Anda belajar dunia, anda belajar dengan anda telah dikecewakan. Kita tak mau dikecewakan baru nak belajar. Sekarang ni kita belajar dengan kebenaran. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Puan Fatimah Ahmad, ayah begitu Allahu Akbar. Subhanallah. Tengok ayah ni faham Masya-Allah. Allah. Ustaz, ada satu perubatan dari Umi. Dulu kalau mimpi suami kahwin lagi, Umi sedih dan nangis dalam mimpi. Baru ni bila mimpi macam tu, saya suruh suami adil lagi, bagi fikiran hari. Mimpi punya pasal suami kena marah dululah kan. Allah Akbar. Menghadap, jangan menghadap pada dunia. Anda jangan menghadap pada dia. Alihkan kiblat. Fi amanilah, bagaimana belajar dengan kebenaran? Kena ada bimbingan, ikut pengajian. Belajar dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Belajar dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Ustaz, mengapa kita masih mengharap kasih orang sedangkan sama-sama tak sefahaman? Bukan mengharap sebab sama-sama tak faham. Dia panggil tak faham bahasa. Orang suruh jaga sibukkan diri untuk Allah dengan Allah, lakukan saja tanggungjawab sesama manusia. Dia pergi duk bersandar pada manusia, dia pergi duk fikir lagi pasal manusia. Allahu Akbar. Ustaz, apa pandangan Ustaz orang yang ada gangguan jin, perawat bagi amalan je bagi bersekian amal? Puan Syafiq, baguslah, tapi ibarat pakai baju lah. Baju yang bersih, tutup, kemudian badannya kotor, baju tu akan kotor balik. Amalan ibarat baju yang menutup badan. Jadi badan itu perlu dibersihkan sebelum disarungkan pakaian. Pakaian tidak salah, mungkin seketika anda boleh nampak bersih, tetapi lama-lama baju itu akan jadi kotor. Melainkan badan anda bersih. Bila badan anda bersih, baju itu, amalan ni mesti bersih. Amalan mesti bersih. Okey? Tapi kalau sekadar bagi amalan semata-mata tapi badan masih kotor, maka amalan itu tidak berfungsi bagi anda. Samalah dengan kehidupan, tuan-tuan. Anda sibuk beramal, sibuk dengar ceramah sana, sibuk ceramah sini, tapi kehidupan anda, masalah anda, masih direction anda masih dengan dunia. Memang kita boleh tutup dengar cerita seronoknya, dengar seronoknya, dengar memanglah seronok. Tapi bila in reality kita tak sentuh kepada isu, tak selesai masalah. Kita tak sentuh pada isu kan, tak selesai masalah. Tutup isu boleh lah, menutup isu. Menutup isu boleh, tapi nak menyelesaikan isu, tak selesai masalah. Okey, jadi bersihkan diri itu, kemudian sarungkan pakaian amal itu. Baru dia akan jadi cantik. Jadi sekarang ni amalan sudah baik, amalan sudah cantik, tuan-tuan.
Tapi yang tak cantiknya disarungkan kepada tempat yang kotor. Diletakkan pada tempat yang penuh dengan kekecewaan. Sebab tu ada orang, dia datang pada saya tuan-tuan. Sebelum kita nak bagi dia amalan, saya melihat keadaan diri dengan penuh kekecewaan. Masih ada lagi connection, masih ada interaction dengan benda-benda dulu. Masih datang dengan bawa fikiran yang bercelaru. Masih lagi membawa pada kekecewaan. Masih lagi membawa kepada kebendaan-kebendaan. Jadi apa gunanya beramal kalau masih lagi membawa sifat yang sama? Sifat yang sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Ya Fatimah Zahra. Sebab itu saya kata jangan belajar pada pengalaman. Pengalaman tidak boleh dijadikan sandaran. Pengalaman itu selagi bulan boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Berbalik pada kita tadi, lemah sebab murah. Lemah pada jiwa sebab murah kita kerana kita letak berharga kerana ada dunia. Ini satu perkara yang sangat-sangat bersalahan dengan sifat orang beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, dia ada satu sifat dia panggil izzah. Izzah ni, ta'zim ni dengan Allah. Dia rasa hebat dengan Allah, bukan dengan diri. Diri telah tak ada. Diri telah binasa sepatutnya. Bila berhadapan dengan Allah, menghadapkan diri kepada Allah, yakni hati kita ini menyerahkan diri kepada Allah, maka di saat dunia ini mengurungi dia ataupun dunia ini meninggalkan dia, dia tetap sudah duduk pada ketetapan yang nyata. Apa dia ketetapan yang nyata? Itulah dia itu bermula dengan Allah. Ketetapan yang nyata mengatakan lillah. La ilaha illallah. Kalimah ini tuan-tuan, kalimah thayyibah inilah timbangannya lebih berat daripada seluruh 7 petala langit, 7 petala bumi. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Bagaimana kita nak merasakan nikmat itu sedangkan rupa-rupanya kita sedang berada di dalam kesakitan. Sakit sebab apa? Sebab kita lemahkan diri kita dengan kita mahalkan dunia. Kita duk teringat-ingat akan kisah duka dan lara. Kita masih terfikir-fikir keadaan jaminan kita dengan dunia. Sepatutnya kita kena asingkan dah. Mana-mana yang pernah melalui kekecewaan, anda jangan bangkit dengan kekecewaan. Anda jangan lagi lihat kekecewaan itu. Mahalkan diri anda. Mahalkan air mata anda. Mahalkan akal anda. Mahalkan hati anda. Mahalkan tubuh badan anda. Jangan murahkan dek kerana dunia tuan-tuan. Jangan jadi murahnya air mata ini menangis kerana dunia. Jangan murahkan akal ini sehingga dunia boleh membeli akal kita. Kita boleh risau pasal dia. Jangan murahkan hati kita jauh lebih lagi apabila hati kita diambil oleh dunia. Jangan murahkan badan ini hanya melakukan kerana dunia semata-mata. Mahalkan dia tuan-tuan. Lakukan ini untuk Allah. Hati untuk Allah. Fikiran untuk Allah. Seluruh sifat yang ada pada diri ini untuk kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Mahalkan diri. Terima kasih Tuan Nur Azman Nurin. Pertama kali, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Khair. Terus ke istiqamah. Ustaz, kalau kita belik berkali dengan orang yang sama, kita cuba baiki kedua rumah tangga tapi agak pertahankan sebab selalu bertengkar tapi hati masih sayang ada sama saya. Kalau sayang, lakukanlah ketaatan. Puan Rohana Latif, jangan sibuk memperbaiki pasangan. Lakukan ketaatan kalau benar sayangkan. Buatlah. Dia macam ni Puan Rohana, saya pernah sentuh bab ni. Saya ada cakap. Kita orang beriman Puan Rohana. Orang beriman ni dia mahal. Bila mahal, anda jangan jadi murah kerana hubungan. Okey, sekarang ni orang beriman syarat dia terima dulu apa yang telah didatangkan. Allah datangkan perangai pasangan macam tu dan mungkin anda pun perangai yang sama. Jangan ada pertikaian, pertengkaran, tidak kepuasan. Jangan ada. Ini iman. Iman tak boleh macam tu. Mahal. Benda mahal dia tak perlu ada komplain. Orang yang mahal tak suka komplain. Orang yang mahal tidak akan ada komplain. Tidak akan ada komplain tentang diri dia. Orang yang mahal tidak akan suka komplain. Tak banyak bunyi lah. Orang mahal ni tak banyak bunyi sebab dia mahal. Okey. Cara yang kedua, bila anda dah terima iman dengan sepenuhnya, anda dah mahal, maka automatically sama ada Allah kekalkan anda di situ dengan kemahalan anda, kemahalan tu, dengan prestisnya anda kat situ dengan iman, ataupun anda boleh bergerak ke arah kaedah, dipanggil apa?
Itu dia panggil hukum fikihnya. Anda nak fasah ke, anda nak bercerai ke, anda boleh rujuk kepada jabatan agama. Islam tak sezalim itu. Anda jangan sempitkan Islam. Oh, kena terima ke Ustaz? Macam mana ya? Tak. Pertama, anda kena terima iman dulu. Jangan banyak bunyi. Orang beriman ni dia tak banyak bunyi. Dia tak berbunyi-bunyi. Orang beriman, orang mahal tak banyak bunyi. Kedai-kedai mahal-mahal ada banyak bising-bising ke? Sunyi, diam. Tak banyak bunyi. Nak tanya banyak pun tak berani. Okey, I buy. Kita nak argue banyak pun tak kerti. Oh, mahal ya. Okey. Itu orang mahal. Apatah lagi dengan agama. Okey, kita letakkan the highest level untuk mahal yang ini tidak berbunyi. Okey, iman kita dah terima. Sekarang ni dengan mahal itu anda uruskan hidup itu. Kalau ditakdirkan masih tidak boleh bersama, tidak mendapat kesepakatan dengan baik dengan suami, tafadhal. Mahkamah ada. Jangan murahkan cerita kat sana, cerita kat sini, tunjukkan perangai murah, bergaduh sana, bergaduh sini, murah. Orang akan pandang murah hubungan macam tu. Murah. Mahal kan? Mahal kan dengan sifat yang mahal, biar suami itu faham apa erti mahal. Kemudian pergi minta, bincang elok-elok. Anda jangan cakap dengan keadaan yang murah. Murah ni apa? Marah-marah. Orang murah ni marah-marah, tak puas hati. Itu murah. Sehingga dia akan jadi perempuan murahan, dia akan jadi lelaki murahan. Orang perempuan murahan, dia suka meremehkan, melemahkan, dia suka membuka aib pasangan. Lelaki murahan, dia suka buka aib pasangan. Itu lelaki murahan. Walaupun dia romantik tahap gaban. Minta maaf cakap. Kadang-kadang ni tunjuk romantik dia tahap gaban. Tapi bila bab buka aib, dia nombor satu dia buka aib. Ini orang murah. Orang murahan dia memang macam tu. Dia cepat untuk membuka kelemahan orang. Sebab dia murah. Orang mahal, dia tak tahu nak buka kelemahan. Sebab dia mahal kan. Orang mahal ni dia tak nampak kelemahan, dia tak nampak murah. Dia nak nampak orang lain murah pun tak boleh. Orang mahal tuan-tuan, walaupun barang tu murah, dia beli dengan harga mahal. Itulah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, amalan-amalan kita ni tak sempurna mana. Tetapi kerana Allah beli amalan kita ini dengan sifat Allah yang maha agung, sifat Allah yang maha mahal, tuan-tuan, Allah bayar mahal. Kita ni orang mahal, duit banyak, barang tu murah. Kita bayar ikut kita. Ikut kita ada berapa? Okey, tak apalah saya bayar 100. Harga tu baru RM20. Tapi kita bayar 100. Faham tak? Orang murah, barang mahal dia bayar murah. Memanglah tawar, tapi tawar buat malu. Orang berduit buat malu. Jangan bertawar banyak sangat. Buat malu je. Cakap banyak duit, tapi tawar dia, kawan tu dah lah susah. Patut anda tawar dengan upgrade harga. Bukan tawar makin turun harga. Kawan tu susah nak berniaga. Itulah dia cari makan. Kita lagi potong-potong lagi. Memanglah tawar-tawar tu boleh. Tetapi kita yang ada kapasiti lebih, bagi lebih. Apa masalah berkirim? No. Kan? Jadi maknanya, orang mahal ni tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, dia tidak akan murahkan orang. Orang yang mahal, dia tak akan murahkan pasangan. Dia tak akan murahkan orang keliling. Dia tak akan murah-murah. Dia tak akan buat jualan murah, lelong-lelong. Tak ada. Orang yang mahal, dia akan mahalkan pasangan dia. Mahal dengan iman yang ada. Dia jaga pasangan dia baik-baik. Okey. Sekarang ni, bila anda dah mahal, jadi buat cara mahal. Cara mahal apa? Cara agama. Pergi pejabat agama, bagi tahu jumpa pegawai yang berurusan, ceritakan elok-elok. Tuan Kadi, Tuan Ustaz cakap, ini suami saya ni, sekian perangai dia. Jadi macam mana option yang ada? Cakap dengan profesional. Cakap dengan profesional. Jangan marah-marah. Jangan tak guna. Saya dah lama penat mati. Saya dah gini-gini. Murah. Jangan murahkan air mata sebab kejahilan kita. Itu murah, tuan-tuan. Cakap terus-terusan. Dan kita cakap elok dengan suami kita tu. Bang, ini saya boleh terima abang, tak ada masalah. Tapi abang ubah perangai tu, abang. Kalau agak tak ubah, kita berubahlah. Kita move on masing-masing. Ini kita bagi diri kita dekat orang, bagi orang pula judge diri kita. Masya Allah. Di mana nilai kita? Allahu Akbar. Jadi
Jangan bagi pula orang jas diri kita lagi murah. Orang jas kita pula. Jangan. Kita letakkan Allah yang jas kita. Dengan dosa dan pahala yang kita lakukan. Maka kita jaga baik-baik perkara itu, tuan-tuan. Jangan kita lemahkan diri kita dengan dunia ni. Barang dunia ni jangan dilemahkan. Jangan isu remeh-temeh nak dibesarkan. Isu remeh-temeh, isu murahan. Kalau betul benar-benar kita ni orang yang mahal, kita akan memahalkan semua perkara yang ada di keliling kita. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru faham. Alhamdulillah. Haza min fali Rabbi. Begitu caranya. Faham tak? Inilah perbincangan kehidupan dengan agama. Inilah perbincangan dia. Inilah perbincangan dia, tuan-tuan. Memang kita boleh buka satu-satu tajuk, tapi kadang-kadang tak sentuh kepada poin penting. Poin penting tu apa? Inilah dipanggil apa? Kita buka. Kita orang mahal, tuan-tuan. Jangan murahkan diri. Siapa murahkan diri, kita akan jadi lemah. Bila lemah, habis kita diteratah, ditarah oleh dunia, tuan-tuan. Anda mengajilah agama macam mana pun, tetapi anda masih menghadap kepada keduniaan. Macam saya duduk tempat tadilah, masih menghadap kepada matahari panas. Jadi dia tidak akan ada kesempurnaan. Dia tak ada kesempurnaan. Selagi bulan nak tinggalkan saja amalan tu nanti. Itu dia cara dia. Baik, jadi sebenarnya dimulakan Allah SWT. Saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada pagi ni. Sebab pagi ni saya ada appointment nak jumpa dengan parent, ada tentang sekolah. InsyaAllah kita sambung pada perbincangan malam ni InsyaAllah. Teruskan kepada yang dah menonton ni, teruskan istiqamah. Biar kita banyak mengaji. InsyaAllah. Tak apa. Bagi masa banyak sikit. Yang lain uruskan baik. Bila banyak bincang, InsyaAllah Allah berikan banyak faham. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf. Di atas segala kekurangan, terkasar kata, tukuran bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh berkah, InsyaAllah. Khair. Baik, malam ni perbincangan bahagian. Ni mahal ni. Malam ni. Apa mahalnya kita ni? Mahalnya kita dengan Allah SWT. Jadi kita ada banyak bahagian diri kita di dalam Asma'ul Husna. Malam ni. Nantikan kupasannya seterusnya. InsyaAllah. Mahalkan diri anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lu qali haza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.